Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Dr. Jamal Safri dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Azli Izzati binti Ahmad Sabri bernombor matrik 150433 dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu kemahiran set induksi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan membincangkan tentang definisi set induksi. Menurut Mok Seng Sang pada tahun 1992, set induksi ialah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran yang bertujuan untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid. Definisi yang kedua ialah daripada More 1989, set induksi ialah suatu aktiviti yang dilakukan pada permulaan pengajaran untuk membangkitkan minat belajar. Yang ketiga ialah definisi daripada Sharifah Alwiyah 1983, beliau menyatakan bahawa set induksi ini merupakan satu kumpulan tindakan atau aktiviti untuk memperkenalkan sesuatu. Dan yang keempat, definisi daripada Rahil, Habibah dan Majuddin pada tahun 1997, mereka mengatakan bahawa set induksi ini ialah apa jua idea atau proses yang mendorong pelajar untuk memberi perhatian dan belajar. Seterusnya ialah tentang konsep set induksi. Set induksi merujuk kepada proses yang menggunakan pernyataan yang memprovokasi pemikiran, fakta menarik atau rangsangan audiovisual pada awal kelas. Set induksi juga merujuk kepada teknik memperkenalkan topik untuk menarik perhatian dan mendorong pelajar untuk belajar. Dalam konteks pengajaran, set induksi sering digunakan pada awal kelas untuk mendapatkan perhatian, meningkatkan motivasi dan memahami pelajaran sebelumnya. Guru juga perlulah menyesuaikan pelajar dengan apa yang dapat mereka harapkan dalam pelajaran dan harus memotivasikan pelajar untuk terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran yang akan datang. Menurut Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakob dan Muhammad Zohir Ahmad pada tahun 2005, set induksi adalah kaedah ataupun cara guru untuk memulakan pengajaran iaitu antara 3 hingga ke 5 minit. Manakala Esa Sulaiman pula dan Dalat menyatakan bahawa tempoh set induksi ini ditetapkan antara 2 hingga 5 minit berdasarkan kreativiti guru. Set induksi juga ialah permulaan ataupun pengenalan bagi proses pembelajaran menurut Kamarul Azmi Jazmi dan Abdul Halim Tamuri. Set induksi adalah penting kerana pada tahap ini, guru mengemukakan idea dan menerapkannya ke dalam minda murid tentang bahan pengajaran yang hendak disampaikan tentang topik pembelajaran pada hari tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembentangan dengan menerangkan tentang objektif set induksi. Apakah itu objektif set induksi? Yang pertama ialah menarik perhatian murid terhadap aktiviti pengajaran yang akan dilaksanakan. Seterusnya, set induksi juga dapat membantu murid untuk mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. Seterusnya, set induksi dapat membina aliran fikiran murid supaya mereka bersedia untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan. Dan seterusnya, dapat memotivasikan murid supaya bersedia untuk belajar. Objektif set induksi juga melibatkan untuk mengaitkan pengetahuan ataupun pengalaman lepas murid dengan isi pelajaran baharu yang hendak disampaikan oleh guru dalam pembelajaran pada hari tersebut. Berkenaan dengan objektif set induksi ini, Parrott 1982 pernah menyatakan bahawa tujuan set induksi adalah yang pertama adalah untuk menumpukan perhatian pada apa yang harus dipelajari dengan mendapatkan minat pelajar. Seterusnya ialah berpindah daripada bahan lama ke bahan baharu dan menghubungkan antara kedua-duanya. Yang ketiga ialah menyediakan struktur pelajaran dan menetapkan jangkaan pelajar terhadap apa yang akan berlaku dalam proses pembelajarannya. Dan seterusnya, guru dapat memberikan makna konsep ataupun prinsip baru seperti memberi contoh dalam set induksi. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi oleh seorang guru dalam melaksanakan set induksi. Prinsip yang pertama ialah aktiviti set induksi hendaklah bersesuaian dengan pengalaman, kebolehan dan juga umur murid. Contohnya, jika guru tersebut mengajar murid tingkatan 1, maka set induksi yang digunakan hendaklah menepati pengalaman dan juga kebolehan murid tingkatan 1 dan bukannya menggunakan set induksi yang bersesuaian dengan pelajar
tingkatan yang lebih tinggi daripada mereka ataupun lebih rendah seperti seindaksi digunakan untuk sekolah rendah. Yang kedua ialah aktiviti seindaksi juga hendaklah dikaitkan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Yang ketiga, aktiviti seindaksi juga hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Yang keempat, aktiviti seindaksi hendaklah menarik minat dan perhatian murid. Jika seindaksi yang dilaksanakan tidak dapat menarik minat dan perhatian murid, maka murid akan menjadi tidak fokus untuk pembelajaran guru yang seterusnya. Dan yang terakhir ialah aktiviti seindaksi hendaklah disampaikan dan mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat seperti yang dicadangkan iaitu antara 3 hingga ke 5 minit. Seterusnya, komponen-komponen dalam seindaksi. Ada 4 komponen dalam seindaksi iaitu yang pertama ialah menarik perhatian, yang kedua mewujudkan motivasi, yang ketiga membuat perkaitan dan yang terakhir ialah menstruktur. Mari kita lihat komponen seindaksi yang pertama iaitu menarik perhatian. Untuk menarik perhatian pelajar dalam seindaksi, guru perlulah menggunakan nada suara yang bersesuaian. Yang kedua ialah guru juga perlu menggunakan gerakan, isyarat, kontak mata, gaya badan yang bersesuaian semasa melaksanakan aktiviti seindaksi. Yang ketiga ialah guru juga perlulah menggunakan alat bantu mengajar yang menarik. Yang keempat, guru perlulah menunjukkan satu aktiviti yang luar biasa. Jika aktiviti yang dilakukan itu biasa, maka saya rasa ia tidak akan dapat menimbulkan minat terhadap pelajar. Komponen yang kedua iaitu mewujudkan motivasi. Guru perlulah membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri pelajar semasa seindaksi dijalankan. Dan yang kedua ialah guru bolehlah menggunakan teknik bercerita dalam seindaksi. Hal ini bagi menarik minat pelajar untuk mengetahui tentang apakah yang akan diajarkan dalam pembelajaran pada hari tersebut. Dan yang ketiga ialah guru juga dapat menceritakan suatu aktiviti yang berguna kepada para pelajar. Dan yang terakhir ialah menggunakan soalan mencabar dalam seindaksi. Hal ini adalah penting bagi merangsang fikiran pelajar dan juga dapat membina aliran fikiran pelajar tentang topik pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Komponen yang ketiga dalam seindaksi ialah membuat perkaitan. Guru perlulah menyatakan had tugas yang akan dijalankan semasa seindaksi tersebut. Dan yang kedua, guru perlu juga menggunakan soalan-soalan yang berkaitan. Yang ketiga, guru perlu menyatakan cara-cara untuk melaksanakan tugas dalam seindaksi tersebut. Dan yang terakhir ialah menyatakan aktiviti, tugas ataupun projek yang hendak dilaksanakan semasa seindaksi tersebut. Komponen yang seterusnya ialah menstruktur. Guru juga perlu mengaitkan seindaksi tersebut dengan pelajaran baharu. Guru perlu mengaitkan dengan minat dan pengalaman murid melalui seindaksi yang dijalankan. Dan guru juga perlu mengaitkan seindaksi tersebut dengan pengetahuan lepas murid. Terdapat juga prosedur pelaksanaan seindaksi yang harus dipatuhi oleh seorang guru. Yang pertama ialah sebelum pelaksanaan seindaksi. Guru perlulah menyediakan rancangan pengajaran sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua ialah guru juga perlulah menyediakan rancangan pengajaran ini bertujuan untuk merangka proses pengajaran dan pembelajaran berkesan yang akan dilaksanakan. Dan rancangan pengajaran ini dibina berdasarkan topik yang akan diajar, mengikut kesesuaian dan tahap pengetahuan pelajar. Seterusnya, mari kita lihat pula prosedur semasa pelaksanaan seindaksi. Yang pertama ialah dari segi pengurusan kelas, guru perlulah memastikan pelajar berada dalam keadaan yang selesa dan bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran. Contohnya, semasa cikgu melangkah masuk ke kelas, guru bolehlah bertanya kepada murid-murid adakah di samping mereka itu terdapat sampah sarap yang haruslah dikutip terlebih dahulu sebelum memulakan sesi pembelajaran. Ataupun guru juga bolehlah menyuruh pelajar untuk melakukan sedikit gerakan sebelum memulakan pelajaran untuk memberikan keselesaan yang lebih baik kepada pelajar. Yang seterusnya ialah guru haruslah bersedia dengan rancangan pengajaran.
Guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui seindaksi ini berdasarkan rancangan pengajaran yang telah dibina. Yang ketiga ialah kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran yang berkesan ini digunakan untuk menarik minat pelajar supaya mereka dapat menumpukan perhatian sepanjang aktiviti seindaksi yang dijalankan. Dan yang terakhir ialah interaksi. Guru juga perlulah menekankan interaksi antara guru dengan pelajar ataupun pelajar dengan pelajar. Contohnya, guru juga boleh mengadakan interaksi dengan pelajar seperti menanyakan soalan dan sebagainya. Dan interaksi antara pelajar dengan pelajar pula bermaksud bagaimana mereka melaksanakan aktiviti yang seindaksi yang diadakan seperti melakukan perbincangan dan sebagainya. Selepas pelaksanaan seindaksi, terdapat juga prosedur yang perlu dipatuhi oleh guru. Iaitu yang pertama ialah kemahiran permulaan. Kemahiran permulaan ini merupakan cara guru untuk mula untuk memasuki proses pembelajaran setelah selesai melakukan seindaksi dengan para pelajar. Yang kedua ialah pengurusan untuk menerang. Cara guru untuk menerangkan perkaitan antara aktiviti seindaksi yang telah dilaksanakan dengan topik pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Dan yang ketiga ialah kemahiran ilustrasi, iaitu merupakan kaedah guru untuk menarik minat pelajar untuk fokus terhadap pengajaran yang seterusnya, iaitu dengan menggunakan alat bantu mengajar yang seperti slide yang mengandungi ilustrasi-ilustrasi yang menarik supaya dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Seterusnya ialah kesan kemahiran seindaksi ke atas pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Yang pertama ialah seindaksi dapat meningkatkan motivasi murid dan mereka akan menunjukkan tanda mereka bersedia terhadap pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua ialah seindaksi membolehkan guru untuk menjalankan aktiviti pengajaran dengan lancar dan menimbulkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kesan yang ketiga ialah seindaksi membolehkan murid untuk menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep baru dengan lebih mudah dan bermakna. Yang keempat, melalui seindaksi juga, murid akan berusaha untuk menjalankan tugas ataupun aktiviti yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir ialah kesan kemahiran seindaksi ini ke atas pengajaran dan pembelajaran yang akan dapat mengurangkan masalah disiplin murid kerana murid akan menumpukan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana mereka telah mempunyai minat dan motivasi untuk belajar. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada kebaikan melaksanakan seindaksi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dalam kajian Sharp RF iaitu The Impact of Set Induction in a Quasi-Classroom Setting telah menyimpulkan bahawa pelajar yang diajar oleh guru yang dilatih menggunakan seindaksi mempunyai pencapaian yang lebih besar daripada pelajar yang diajar oleh guru yang tidak mendapat latihan dalam seindaksi. Maksudnya, jika guru menggunakan seindaksi, maka pelajar akan mempunyai pencapaian yang lebih besar berbanding dengan guru yang tidak melaksanakan seindaksi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran mengenai topik pada hari tersebut. Yang seterusnya ialah motivasi pelajar akan meningkat tinggi dan menyebabkan mereka ingin belajar dengan lebih tekun lagi. When a teacher shows his or her enthusiasm towards a lesson, learning becomes more efficient. This excitement invites the students to focus their attention and increases their desire to learn more. Daripada Oman 2001. Dan seterusnya, perhatian pelajar-pelajar ini terhadap pelajaran akan menjadi lebih baik dan hal ini akan memudahkan mereka dalam meneruskan pembelajaran yang baharu yang akan diteruskan oleh guru. Akhir sekali, mari kita lihat tentang ciri-ciri seindaksi yang tidak berkesan. Apakah penyebab berlakunya seindaksi yang tidak berkesan ini? Yang pertama adalah disebabkan oleh guru kurang penguasaan isi pelajaran. Dalam hal ini, guru yang kurang menguasai isi pelajaran akan tergopoh-gapoh dalam membuat contoh untuk membuat perkaitan dalam sesuatu topik yang diajarnya dan berkemungkinan besar akan sukar baginya untuk memberikan penjelasan yang mudah kepada para pelajarnya. Seindaksi yang tidak berkesan juga adalah disebabkan oleh kurangnya kreativiti guru dalam memulakan seindaksi. Contohnya, guru tidak menggunakan potensi, bakat dan kemudahan yang semaksimum mungkin dalam
menentukan ataupun memulakan pengajaran seperti tidak pandai untuk memilih aktiviti set induksi yang menarik dan bersesuaian. Contohnya, guru hanya memulakan pengajaran dengan mengemukakan soalan berupa teka-teki di mana aktiviti tersebut dilihat sebagai aktiviti yang agak membosankan. Guru juga tidak begitu tahu menggunakan alat bantu mengajar yang berupa elektronik dan sebagainya. Di mana perkara ini boleh menyebabkan pelajar akan merasa bosan, tidak bermotivasi dan tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran guru pada hari tersebut. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan atas perhatian dan juga kepada Prof. Dr. Jamal Safri. Sekian, terima kasih.